Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Boleh dengar tak suara saya? Okey, baik. Boleh dengar semua? Okey. Kita masuk ke topik yang seterusnya. Chapter 4, Design of Mechanical Element 1, Spur Gear. Ataupun Design of Mechanical Component 1, Spur Gear. Okay, sebelum ni, kita belajar Static Failure Prevention Design. Kemudian kita belajar topik ketiga, Fatigue Failure Prevention Design. Now kita belajar Design of Mechanical Element 1, Spur Gear. Okay, Design of Mechanical Element 1 ini kita pecahkan kepada dua bahagian. Okay. Satu bahagian yang melibatkan aspek dynamic, dan satu lagi bahagian adalah aspek strength. Okay. Baik, secara umumnya kalau kita mereka bentuk gear berdasarkan kepada aspek dynamic sahaja, gear tersebut berupaya untuk menghantar kuasa ataupun torque pada nilai yang tidak terhingga sampai apa saja nilai boleh dihantar oleh gear yang berkenaan. Okey, tetapi dalam keadaan sebenar tidak seperti itu. Kerana setiap objek dia mempunyai had ketahanan yang tertentu, had kekuatan yang tertentu. Jadi keupayaan ataupun kekuatan bahan gear itu akan menyebabkan gear itu mempunyai batas, keupayaan operasi yang terbatas. Okey. Jadi aspek strength selepas kita belajar aspek dynamic tentang gear ini. Okay. So dalam aspek strength kita nak lihat sama ada gigi gear. Okay, gigi gear tersebut boleh ke menghantar pada nilai beban yang diperlukan. Okay. Baik, kita lihat dahulu bahagian dynamic. Sebelum tu, untuk ujian 1, ujian 1 dijangkakan akan berlangsung pada 8 hari bulan 5. Okey. 8 hari bulan 5 iaitu bersamaan dengan hari Ahad untuk saya. Okey, lihat jadual. Okey, secara online Ya, 8 hari bulan 5 adalah secara online hari Ahad. Baik, waktu saya akan maklumkan kemudian. Okey. Untuk ujian 1 ini tiga topik akan terlibat. Topik yang pertama ialah Static Failure Prevention Design. Topik yang kedua ialah Fatigue Failure Prevention Design. Manakala yang ketiga adalah apa yang kita belajar pada hari ini, Design of Mechanical Element 1, Spur Gear, hanya daripada aspek dynamic. Okay, aspek dynamic sahaja. Aspek strength akan ditanya dalam test 2, test 2, ujian kedua. Baik. Apakah penggunaan gear? Penggunaan gear adalah untuk menghantar torque atau kuasa daripada satu shaft ke satu shaft yang lain. So bagi mengelakkan berlakunya kegelinciran ataupun kehilangan kuasa, kita katakan, sistem penghantaran kuasa yang terbaik adalah pacuan gear. Okay. So, pacuan gear membolehkan kamu untuk mendapatkan kelajuan putaran yang diperlukan
dan juga arah putaran yang diperlukan. Okay. Namun demikian, gear hanya boleh digunakan untuk penghantaran kuasa pada jarak yang dekat. Okay. Pada jarak yang jauh, sistem gear tidak sesuai dan kita perlu menggunakan sistem lain seperti sistem belt. Okay. Sistem tali kawat. Baik. So bagaimana gear menghantar kuasa dan gerakan? So permulaan idea adalah dengan menghantar kuasa melalui friction wheel concept. Kita ada dua wheel yang dirapatkan, kemudian satu driving, satu driven part, okay? Kemudian dia berpusing. Jadi kuasa dapat dihantarkan, namun demikian kuasa ini sangat-sangat terbatas. Bila kita tingkatkan sedikit sahaja torque, akan mudah berlaku kegelinciran. Okey. So desain seperti ini diperbaiki dengan menambahkan spoke. Spoke. Penggunaan spoke. Seperti Rajah B. Okey. Jadi melalui Rajah B, spoke ini boleh menghantar kuasa lebih baik daripada friction wheel concept. Okey. Kemudian gabungan di antara friction wheel concept dengan spoke concept, okay, jadilah kepada sistem gear yang pada awal ni, A ni, Rajah A pada slide yang berikut ni. Bila konsep friction wheel concept dan juga spoke concept itu digabungkan. Okay. Kemudian dalam konsep yang ketiga ini, okay, masih lagi kita kata berlakunya kehilangan kuasa. Maksudnya antara kuasa tu tak lancar, tak smooth. So ada berlaku kita katakan macam ketuk-ketuk. Okay, ada sebab jarak di antara gigi gear dengan satu gear lagi itu ada clearance. Ada clearance. Jadi cantuman gigi itu diperbaiki sehingga mendapat bentuk seperti pada Rajah B lah. Dapat bentuk seperti Rajah B. Dalam Rajah B kita ada gigi yang berbentuk involute ni. Okay. Jadi cantumannya lebih baik, jauh lebih baik. Okay. Tidak berlaku kehilangan kuasa di situ, disebabkan oleh gigi gear. Okay. Baik. Ada pelbagai jenis gear sebenarnya. Kita ada spur gear, kita ada helical gear, kita ada bevel gear, worm gear, kita ada rack and pinion gear. Okay. Ada banyak jenis gear. Jadi untuk tujuan kursus ini, kita hanya mempertimbangkan spur gear. Waktu ketika dulu, kira-kira 16 tahun tu, komponen design memasukkan semua sekali gear ini. Spur gear, helical gear, bevel gear, worm gear. Kemudiannya dibuang keluar. Kemudiannya dibuang. Hanya tinggal spur gear. Sebab kita mendapati bahawa jika pelajar memahami konsep asas atau prinsip asas gear melalui spur gear, kefahaman itu boleh dikembangkan dengan baik untuk helical gear, bevel gear, worm gear. Sebab prinsip asasnya berada pada spur gear. Okay. Dan teknologi pun bermula daripada spur gear. Jadi bila kamu faham spur gear, kamu faham tentang helical gear. Bila kamu baca tentang helical gear, kamu faham kenapa helical gear jadi begitu. Sebab asasnya ada berada pada spur gear. Okay. Jadi untuk kursus ni kita hanya tumpukan untuk spur gear sahaja. Baik, ini Rajah yang memiliki pelbagai jenis gear. Kalau kita bermula daripada bahagian bawah ni, bahagian bawah ni, kita ada spur gear di sini. Spur gear.
Per gear ini membolehkan kita menghantar kuasa dengan cara dudukan shaft yang selari, dudukan shaft selari, dan arah putarannya akan termasukkan dan keluaran berbeza arah. Kemudian kita lihat sistem bevel gear. Bevel gear ini membolehkan penghantaran kuasa pada sudut tepat bersenjang. Sistem bevel gear. Kemudian kita ada worms and worms gear. Worms and worms gear ni membolehkan kita menghantar juga boleh menghantarkan putaran pada kedudukan berserenjang ataupun bersilang. Okay. Manakala sistem dia pinion and rack ni, hujung sekali membolehkan kuasa putaran dihantar kepada kuasa translasi, daripada putaran kepada translasi. Okey, baik. Ini adalah bagaimana sepasang gear ketika beroperasi. Okay. So, kalau kita lihat gear ini, so, gear di bawah akan menekan gear di atas. Jadi ini akan jadi input, ini akan jadi output. Output. So bawah input kita panggil driving gear, manakala atas kita panggil driven gear. Dan di dalam ini saya ada letakkan bulatan yang berwarna pink. Bulatan warna pink. Bulatan berwarna pink ini adalah bulatan yang menjadi rujukan untuk semua pengiraan gear. Bulatan ini dipanggil sebagai bulatan pitch ataupun pitch circle, dan diameternya dipanggil pitch diameter. Pitch diameter ataupun bahasa Melayu diameter pitch. Kemudian lagi kamu akan dapat melihat di sini ialah tentang apabila dia beroperasi di bahagian atas ini akan bertemu dengan dasar gear yang satu lagi. Lihat begitu. Lagi kamu boleh lihat bahawa titik sentuhan bermula pada satu titik. Ini katakan bermula di situ dan berakhir di sini. Jadi itu merupakan jarak kerja dia, jarak kerja gear ini. Dan kita lihat juga garisan ini kekal, garisan berwarna biru, dotted blue line kekal pada kedudukan ini. Setiap kali sepasang gigi gear bertemu, dia akan menggunakan garisan biru yang sama, tidak ada beza. Jadi driving gear akan menekan, driven gear ataupun driving gear akan menolak, driven gear. So, dekat sini kita lihat ada beberapa jenis bulatan. Ada bulatan ini, ada bulatan ini, dan satu bulatan yang telah saya sebut tadi, inilah bulatan pitch ataupun dalam bahasa Inggeris pitch diameter ataupun pitch circle. Baik, itu gambaran awal tentang gear bila ia berada dalam keadaan beroperasi. Baik, selanjutnya kita lihat nomenclature pada gear. Yang pertama sekali ialah pitch circle. Saya dah sebut tadi, bulatan pitch.
Yang berwarna pink tadi. Bulatan rujukan, bulatan kita boleh panggil datum, di mana semua pengiraan adalah merujuk kepada bulatan ini. Dan pembinaan bulatan ini pun, pembinaan gigi dia ni, profil gigi dia juga merujuk kepada pitch circle ini. Okey. Jarak daripada, kemudian kita ada adenum, bulatan yang paling atas tadi. Bulatan paling atas tadi, ni bulatan ni. Bulatan ini dipanggil sebagai adenum circle. Dan kita ada bulatan paling bawah sekali. Yang ini kita panggil sebagai duodenum circle. Duodenum circle. Jarak di antara pitch circle ke adenum circle, yang diukur dalam arah jari, diukur dalam arah jari, adalah adenum. Adalah adenum. Manakala daripada kedudukan pitch circle ke kedudukan duodenum circle yang diukur pada arah jejari dia dipanggil duodenum. Hasil tambah adenum dan duodenum adalah merupakan kedalaman penuh, kedalaman keseluruhan bagi dia ini. Daripada duodenum circle ke clearance circle, ini clearance circle. Jadi kalau kita kira daripada adenum circle atas ni ke clearance circle yang diukur dalam arah jari dia dipanggil sebagai kedalaman bekerja, working depth. So, dalam contoh gear ini kita ada clearance. Clearance ini diwujudkan supaya tidak berlaku seperti di dalam animasi ini, supaya bahagian atas dia tidak bergeser dengan bahagian dasar dia. Tidak mahu jadi seperti ini. Maka kita kecilkan lagi bulatan yang ini. Dia mewujudkan ada dua bulatan. Ada clearance circle dan duodenum circle. Okey, ada permukaan yang dipanggil sebagai permukaan atas dan ada permukaan bawah atau dasar. Permukaan dasar. Dan ada fillet, fillet radius di situ untuk mengurangkan kesan tumpuan tegasan ke atas gigi dia. Okey. Jarak ini dipanggil sebagai lebar muka, face width D. Kemudian jarak yang diukur di atas bulatan pitch, daripada satu muka gigi dia. Muka ini dipanggil muka. Di mana persilangan di antara ini dan juga involute line ini dengan pitch circle ini membentuk satu garisan ke belakang. Di bahagian atas dipanggil face dan bahagian bawah dipanggil flank. So jarak dia antara satu sisi ke satu sisi untuk gigi dia ini dipanggil sebagai ketebalan gigi dia, tooth thickness T. Dan bahagian kosong, jarak daripada satu sisi ke satu sisi di bahagian kosong ini dipanggil width of space, lebar ruang. Hasil tambah tooth thickness T dan width of space bersamaan dengan circular pitch, small p, denoted with small p.
Baik. Ini adalah nomenclature of gear. Ini ada apa yang saya dah explain tadi berada di sini. Baik. Seterusnya kita lihat geometry of gear. Okay. Geometry of gear diperihalkan secara umumnya sama ada menggunakan modul ataupun diametral pitch. Okay. Diametral pitch ataupun modul. Modul di dalam unit SI, manakala diametral pitch dalam unit customary, unit lama. Dan denoted with capital P. Okay. So, modul menggunakan simbol M bersamaan dengan D over N. D is pitch diameter. Kita tahu apa itu pitch diameter. And then you have here is, this is M. Millimeter. D is diameter. N is number of teeth. Okay, number of teeth. Okay, jadi jangan keliru dengan pemakaian simbol yang telah menjadi kelaziman kamu. Selalunya N adalah merujuk kepada, capital N ini merujuk kepada rotational speed. Okay. Tetapi dalam gear, capital N kita note ataupun kita reserve untuk number of teeth of gear. Baik. Jadi D over N. The ratio of pitch diameter of N ini adalah modul. And then diameter pitch adalah N over D. Dia terbalik ni. So maksudnya perkaitannya lah N sama dengan 1 over P. Dia terbalik saja. Circular pitch. Circular pitch memang unit SI dengan unit English lama ni memang selalunya memang sentiasa terbalik. Malaysia dengan UK ni selalu memang selalu terbalik penggunaan dia kan. Baik, circular pitch. Kita dah tahu circular pitch tu apa tadi, iaitu jarak ruang tambah dengan ketebalan gigi. Circular pitch. Denoted with small p here. So P sama juga dengan pi times P over N. Okay. Equal to pi times module. Okay, conversion unit from module to diameter pitch ini. Untuk membuat satu unit millimeter, satu lagi unit inci. Baik. Ini adalah template. Jadi kalau kita nak tahu modul ataupun diameter pitch gigi, kita gunakan template, kita tekap saja. Kita tahu. Baik. Ini saja untuk kamu membaca sendiri. Okay. Baik, seterusnya adalah geometry of a pair of gear. Ini adalah tentang speed ratio. Speed ratio. Sama juga, ada yang panggil dia dengan istilah gear ratio. Gear ratio or speed ratio ni merujuk kepada perkara yang sama. Okay, bagi sepasang gigi gear yang seperti ini, okay, kita ada small gear, kita ada big gear. Kita ada small gear dan ada big gear. Small gear kita panggil dengan nama pinion. Okay. And big gear kita panggil dengan nama D. Okay. Ini adalah merupakan apa tu? Memang bahasa Inggeris. Maksudnya memang suka menggunakan istilah yang berbeza untuk komponen kecil dengan besar. Untuk benda kecil dengan besar. So, contohnya, kalau anak lembu kita panggil dengan nama calf. Yang besar kita panggil cow. Apa lagi? Kalau
Kambing biri-biri yang kecil kita panggil lamb, yang besar kita panggil sheep. Okay? Jadi dia kali menggunakan istilah yang berbeza. Jadi pinion merujuk kepada gear yang kecil dan gear lagi besar. Okay, dalam buku juvenile itu, untuk dapat keselarasan daripada depan dan ke belakang, okay, input adalah pinion. Okay, input adalah pinion. Okay. Driven, gear besar adalah driven. Okay, tetapi boleh dalam keadaan sebenar boleh jadi terbalik. Boleh jadi terbalik. Tak ada masalah. Okay, cuma bila dia nak membincangkan teori itu, dia kena stick pada satu sistem. Otherwise nanti berterabur. Okay. Jadi dia stick dengan driving is small gear, pinion, dan yang driven adalah gear. Jadi speed ratio adalah nisbah di antara angular speed of pinion against rotational angular speed of gear. Nisbah. Samalah juga dengan pitch diameter gear dibahagikan dengan pitch diameter pinion. Kata tanda negatif kat situ untuk menunjukkan bahawa jika input gear berpusing dalam arah lawan jam seperti ini, maka output akan berpusing pada arah yang berlawanan. Okey? Iaitu ikut jam dalam contoh ini. Okey, baik. Seterusnya adalah C. What is C? C is center to center gear distance. Center to center gear distance. C. So C is sama lah juga dengan radius of pinion plus dengan radius of gear. Okay. That is C. Okay. Ini adalah gear train di mana mempunyai lebih daripada sepasang gigi gear. Lebih sepasang gear. Okay. Kalau kita lihat sini, simbolnya bermula dengan angka 2. Ada certain buku bila dalam topik gear dia bermula dengan angka 2. Angka 1 dia reserve untuk motor. Okay, ada penulisan seperti itu, seperti yang saya ambil gambar ni. Shiggling. Jadi nombor 1 dia reserve untuk motor. Okay. Jadi bila tengok gambar tu jangan pelik. Mana nombor 1 The speed ratio or gear ratio of a single pair of external spur gear is expressed by the simple expression equation. Jadi yang ini semua sekali ada kat sini. Semua ada kat sini. Kita bermula dengan daripada sini. Ini adalah angular speed, nisbah angular speed in radian per second. Kemudian kita ada rotational speed, in revolution per minute or RPM. Kemudian kita ada pitch diameter. Okay. Pitch diameter. So it could be in mm or in inch. Okay. And then kita ada di sini ialah number of pitch. Okay. Nisbah di antara masukkan dan keluaran ataupun di antara gear dengan pinion. Okay, baik. Kemudian ini adalah rumus bila melibatkan mencari gear ratio untuk keseluruhan rangkaian gear. Jadi kita ada beberapa rangkaian gear. Okay. Jadi untuk mencari overall speed ratio ataupun overall
gear ratio E disimbolkan dengan E. So ini rumus dia, iaitu hasil darab bilangan gigi pemacu dipacu. So hasil darab mungkin saya keluar sekejap, saya keep ini, ambil gambar ni, copy dan saya letakkan. Okay, kita lihat kepada masalah ini. Jadi gear 2 dalam hal ini, gear 2 adalah driving gear. This is driving gear. Okay, driving gear. Gear 2 drive gear 3. Okay, so kemudian gear 3 drive gear 4. So masa gear 2 drive gear 3 is reverse. Kemudian gear 3 drive gear 4, so gear 3 juga adalah driving. Okay, so gear 4 is driven. Okay. So gear 4 tak drive gear 5. Okay, gear 4 tak drive gear 5. Gear 5 dia ni untuk gear 4 driven ni. Bawah ni driving. Okay, driving. Sebab dia duduk pada satu shaft yang sama. Dia di belakang gear 4. Okay, jadi gear 5 drive gear 6. So gear 6 is driven. Okay. Jadi bila kita kata hasil darab bilangan gigi gear yang dipacu, okay. So kita lihat kat sini yang dipacu ialah gear 3, gear 4 dan gear 6. 3, 4, 6. So gear 3, gear 4 dan gear 6. Okay. Product of driving tools number. So tengok pada masalah ini yang jadi driving ialah gear 2, gear 3, gear 5. Okay. Gear 2, gear 3, gear 5. Okay. Okay. Ada negatif, ini memang formula asal ya. Berdarabkan semua, akhirnya awak akan dapat nilai E. So akhirnya awak dapat kelajuan pada dia bersamaan juga dengan kelajuan pada gear pertama ni ataupun gear nombor 2 ni dengan terhadap kelajuan yang terakhir, gear nombor 6. Jadi bergantung pada informasi apa yang ada dalam soalan, sama ada kelajuan pertama yang awak tahu atau kelajuan pada gear terakhir yang awak tahu. Jadi boleh pusing soalan persoalan ni boleh dipusing ikut pada maklumat apa yang kan. Baik, kita kembali semula kepada animation gear ni. Okay. Baik, gear ke bawah seperti yang saya sebut tadi, dia adalah merupakan driving gear ataupun driver gear. Dia berpusing dalam arah clockwise direction. Manakala gear atas adalah merupakan driven gear dan berpusing pada arah lawan jam. Di sini adalah merupakan titik permulaan pertemuan dan di sini adalah merupakan titik perpisahan. Pertemuan dan perpisahan bagi sepasang gigi gear itu. Di saat hujung gigi gear itu nak habis, bertemu, gigi belakang dah ready. Dah ready nak bertemu. Jadi akan berlaku penghantaran kuasa yang move. Jadi seperti yang saya sebut tadi, garisan biru ini kekal sepanjang operasi gear dan garisan biru ini dikenali sebagai garisan blue dotted line. Okay, it's known as
pressure line, garisan tekanan. So total force dihantar di dalam garisan ini. Inilah garisan total force. Dia tekan gear daripada driving gear tekan driven gear, total force ni dalam arah ni. Dia membentuk sudut garisan biru ni dengan garisan hijau ni membentuk sudut theta. Sudut ini dipanggil sebagai sudut tekanan ataupun pressure angle. Blue dotted line is pressure line. Yang warna merah ni adalah sudut tekanan ataupun pressure angle. Jadi ini bermaksud bahawa daya yang dihantar dalam arah, kalau kita ada sistem paksi X and Y, kita boleh leraikan daya ini dalam arah Y dan X. So komponen daya yang dileraikan dalam arah X akan disimbolkan dengan Ft ataupun daya tangent. Manakala daya dalam ni, daya tangent, tangential load, tangential force. Manakala dalam arah Y is radial, radial force, jejarian, Fr. Ft, Fr. So cuba awak ingatkan semula contoh fatigue yang lalu kita ada bevel gear. Jadi di atas bevel gear tu ada 3 komponen daya. Kita ada Ft, kita ada Fr dan kita ada axial load. Itu untuk bevel gear. Untuk spur gear, garisan tekanan ini berada di dalam ruang 2 dimensi. Garisan tekanan ini berada dalam ruang 2 dimensi, iaitu dalam satah XY sahaja. Tapi untuk gear seperti helical gear dan worm gear dan juga bevel gear, garisan tekanannya berada dalam ruang 3 dimensi, X, Y dan Z. Dia berada dalam ruang itu, condong dalam ruang itu. Jadi total force itu boleh kita leraikan. Ada komponen yang selari dengan paksi X, ada komponen daya yang selari dengan paksi Y, ada komponen daya yang selari dengan paksi Z. Jadi akhirnya menjadi komponen tangent, komponen jejarian dan komponen paksi. Baik, itu yang saya sebutkan tadi. Jika awak faham spur gear, bila awak membuka buku ataupun nak baca helical gear dan sebagainya, awak mudah faham sebab basicnya berada pada spur gear. Okay, any doubt until here? Any doubt? Ada sebarang keraguan? Doktor. Okay. Kita memang akan stick kepada driving bawah, driven atas ataupun boleh terbalik? Boleh terbalik. Boleh terbalik. Boleh terbalik. Dia boleh condong pun boleh. Itu lihat kepada keperluan reka bentuk lah. Boleh? Okey, Doktor. Yang lain ada nak bertanya? Tak ada. Baik. Sekarang kita masuk kepada bagaimana hendak melukis gambar rajah badan bebas untuk gear. Gambar rajah badan bebas untuk gear. Jadi kita ada pinion kat sini. Pinion. So let's say pinion is the input gear. And then kita ada gear kat sini. The gear is output. Dan pinion ini berpusing dalam arah small n
dalam topik dia merujuk kepada rotational speed. Jadi ini arah rotational speed ataupun arah putaran. Itu dalam arah ikut jam. Jadi gear output akan berpusing dalam arah yang sebalik, itu dalam arah lawan jam. Oleh kerana arah putaran input ni dah seperti ini, maka sudut tekanannya adalah seperti yang telah dizahirkan ini. Kalau awak lukis todong begini, salah lah. Saya pangkah, salah, kosong. Tak logik. Jadi dia, kalau awak lihat dia yang bawah ni kan berpusing. Jadi dia bertemu di bawah dahulu, baru dah sampai ke atas. Kalau awak lukis begini, sangatlah tak betul ni. Tak logik. Macam mana pula input boleh tekan daripada atas pergi ke bawah. Jadi input dia bermula, dia berpusing. Dia berpusing, jadi dia mula daripada bawah. Kemudian dia bergerak ke atas. Jadi kalau daripada atas ni, dia datang daripada arah mana gear tu? Input tu datang daripada mana? Baik. Jadi pastikan kamu boleh melukis, menentukan kedudukan pressure line itu dengan betul. Jika awak menentukan menentukan kedudukan garis tekanan itu dalam arah yang salah, maka free body diagram awak akan salah. Okay, baik. Jadi kemudian kita pisahkan, bila kita dah tahu kedudukan garis tekanan itu seperti itu, okey, kita boleh mula melukis. Okay. Jadi inilah pinion. Jadi pinion. Jadi center katalah. Okay. Kemudian kita ada gear. Okay, gear. Okay. Ready. Okay. So, masa dia bertemu, okay, bertemu tadi, okay, begitu balik lah. Baik. Bakal okay, jadi dia bertemu di sini. Okay, pada titik ini, dari sini pun bertemu. Dan garisan tekanan tadi, okay, berada dalam arah ini. Okay, sama. So, this is pressure line. Okay, pressure line. Ini sudut tekanan. Okay, garissan mendatar. Ini garissan mendatar. Horizontal line. Okay, ini sudut tekanan. Sudut yang sama. Untuk sepasang gigi gear, modul mesti sama. Pinion. This is pinion. Okay, this is gear. Bagi gear yang bertemu, okay, M pinion mesti sama dengan MG. Okay, modul yang mesti sama. Tak boleh tak sama. Okay. Itu juga dengan sudut tekanan ini. Tetapi pinion mesti sama dengan sudut tekanan. Mesti sama dengan sudut tekanan G. Tak boleh tak sama. Baik. Sekarang kita menentukan daya. Saya akan lakukan. Saya akan menjawab. Baik. Kita tahu bahawa input adalah masukan. Pinion adalah input. Pinion adalah input ataupun masukan. Jadi maksudnya, gear pinion akan menekan gear
Gear akan menekan gear. Pinion akan menekan gear. Boleh? Jadi total force dihantar di sistem ini, total force akan dihantar di dalam garisan tekanan. Jadi total force di sini. Boleh? Ini total force. Jadi kita simbolkan dia dengan F. Katalah pinion ni kita pakai nombor 2 dan gear kita pakai nombor 3. So force dihantar daripada gear 2 ke gear 3. Jadi F23 ni sebenarnya ialah daya tindakan. Daya daripada gear 2 ke gear 3. Boleh? Kemudian di sini ada daya tindak balas. Okay. Jadi bila this is gear pinion. Dia pusing terus. Dia akan cuba nak menekan gear. Bukan push. Okay. Dia akan satu akan push, satu akan bertahan. Okay. Gear pinion tolak. Okay. Sebabkan oleh di atas shaft V tu, di atas shaft V tu mestilah ada load. Ada load. Blade ke, mestilah nak pusing tu susah. Jadi dia akan memberi rintangan. Dia bertindak balas. Dia nak pusing, dia tak boleh nak pusing dengan mudah. Kalau dia tak ada load, dia jadi freely rotate, berputar secara bebas. Bebas. Okay. Jadi gear sini akan menggunakan simbol F32. Ia bermaksud daya yang diberikan oleh gigi gear 3 kepada gear kedua. Okey. Jadi yang hantar ke gear 3. Okey, yang menentang ialah gear 3. Boleh? Jadi bila dah dapat yang itu, kita tinggal leraikan sajalah. So balik semula sini, kita leraikan dia. Kita ada komponen F23T dalam arah tangent dan kita ada F23 dalam arah radius. Kita leraikan saja. Sama juga seperti ini, kita boleh leraikan dia F32R dan juga F32T. Okey, kita kembali semula ke pinion ni. Jadi kita ada daya tindakan yang dalam, kalau katakan sistem paksi kita X dan Y begitu, nak sebut. So F32R ni bertindak dalam arah negatif Y. So di A ni di mana gear tu dipasang di atas shaft, di mana ia disokong. Titik di mana ia disokong gear ni lah. Jadi kalau kita tanggalkan gear tu, okay. Jadi dia disokong di sini, jadi tindak balas akan berlaku di tempat di mana ia disokong di sini. Jadi dia akan memberikan tindak balas dalam arah tu. Jadi F A dalam arah Y. Okay. So kita ada F32T, tindak balasnya adalah F A dalam arah X. Okay. So F32R ni dia berada dalam satu garisan yang sama dengan FAY. Jadi dia tidak menyebabkan sebarang momen berlaku. Tetapi F32T ni, sebab kedudukan jejarian ini, R ni, serenjang dengan kedudukan F32T,
Jadi F32P ini akan memberikan moment kepada dia. Moment tersebut adalah moment kilasan. Moment kilasan. So, dia akan cuba pusing dalam arah lawan jam. Jadi di titik A akan membekalkan moment dalam arah sebaliknya, iaitu dalam arah ikut jam. Ini adalah sebenarnya top. TA top. Top di titik A. Okay. Jadi arah putaran tadi N dalam arah ikut jam. Okay. Kemudian ini dah complete. Okay, dah complete. Kita bergerak sekarang ke gear. Jadi pinion sekarang gear. So F23R dalam arah positif Y. Dari sini akan ada F, B dalam arah Y. Dalam arah negatif Y. Kemudian F23P dalam arah positif X. Jadi tindak balasnya adalah dalam arah negatif DX. F23T ini kerana kedudukan berserenjang ni, dia akan menyebabkan ada moment terhadap titik B. Dalam arah, dia cenderung nak pusing dalam arah lawan jam. Okay? Lawan jam. Maka di titik B dia akan dalam arah ikut. Okay? So tadi, jika pinion berputar dalam arah ikut jam, maka gear akan pusing dalam arah NG akan berpusing dengan NG. NG akan berpusing dalam arah lawan jam. So, kita lihat di sini untuk bahagian masukkan di titik input. Okay. Arah putaran dan arah torque adalah sama. Tetapi di bahagian keluaran, arah putaran tak sama dengan arah torque. Okay. Baik. Jadi kalau di bahagian keluaran awak dapat arah yang sama, akan semaklah balik. Okay. So dimasukkan memang tak mesti sama. Di situ arah berputar, di situlah arah torque masukkan. Okay. Di bahagian keluaran, mesti bertentangan. Sebab torque bekerja berdasarkan hukum Newton ketika daya tindakan sama dengan daya tindak balas, tetapi dalam arah bertentangan. Okey? Baik, ada apa-apa pertanyaan setakat itu? Ada? Ada? Tak ada. Okey, kita move. Patutnya kita move ke terusnya. Jadi ini adalah jawapan daripada discussion tadi saya lah. Okay. Ini ialah hubungan di antara radial dan komponen tangent. Ini geometri mudah saja. Okay. Okay. Komponen trigonometri yang mudah. Okay, so jadi kat sini totalnya adalah bagian lah. Baik. Ini adalah formula untuk mengira kuasa. So disimbolkan dengan W dot. Kalau W saja work, W dot is power, power. Ini rumus. Ini dalam unit SI. Sorry. Ini dalam unit customary horsepower. Yang ini ialah dalam unit
SI. Okay. Then pitch line velocity. Ini formula dalam unit customary. Dan ini dalam unit SI. Okay, formulanya. Okay. Okay, dan seterusnya ialah kita cuba lukis gambar ajar badan bebas untuk contoh yang ini. Okay. Figure above shows 3 gears of P equal to 3. What is P? P is diametral pitch. Okay, P is diametral pitch. Theta is pressure angle. Okay, gear A, so kita ada gear A, B and C. So this is gear A, this is gear B, this is gear C. Okay, gear A is the driving. Okay, inilah input gear. Okay. It rotates counterclockwise. Dia pusing dalam arah lawan jam. At 600 revolution per minute and transmits 25 horsepower to idler gear B. Okay, what is idler? Siapa boleh jawab? Idler apa maksud dia? Idler? Idler. Apa yang dimaksudkan dengan idler? Gear? Sorry? Again? Bergerak betul? Tidak bergerak. Tak bergerak, macam mana nak dia mesti bergerak lah kan. Kalau tak, macam mana kuasa boleh dihantarkan ke C? Kuasa dihantarkan, kalau gear ni dihantar melalui putaran. Jadi kalau dah gini tak boleh berputar, tak boleh bergerak, tak boleh berputar, so tak ada function lah kan. Jadi apa maksud idler ni? Dia nak buat A dengan C sama direction. Okay. Itu antara tujuan kenapa susunan ini dibuat. Susunan seperti ini dibuat, maksudnya dia ada intermediate gear dekat situ. Okay, intermediate gear. Cuma saya nak tahu apakah nama bahasa Melayu kepada idler gear. Idler gear. Dulu masa belajar, kamu dah mesti dah belajar apa tu? Mechanics of machine and vibration. Dah belajar belum? Dah. So, mesti dalam kursus itu ada disebut idler gear. Apakah bahasa Melayu kepada idler gear? Apa yang dimaksudkan dengan idler gear? Dia malas. Gear malas. Okay. Ada nama yang lebih kalau kita nak panggil gear malas tu, macam nama tu macam ni sangat. Kalau ada nama yang lebih sesuai, panggil gear apa? Gear terbiar? Gear terbiar. Dia tak terbiar. Okay, ini nak kena tahu di bahasa Malaysia. So idler dikenali juga dengan nama idler. Juga dikenali dengan nama pemelahu. Okay. So kalau kita katakan orang tu tak buat kerja, kita panggil dia melahu lah. Okay. Melahu. Okay. Kalau bahasa pasar dia panggil apa? Mula. Okay. Baik.
Baik, output gear C is attached. Output gear C is attached to the shaft that drive a machine. Jadi di atas shaft ni, kita simbolkan. Dia dah pakai simbol A lah. Baik, kita pakai simbol A ni untuk shaft lah. Betul tak? Kita pakai sini A. Okay. Sini B. Sini C. Okay, kita pakai gear nombor 2 lah senang. 2, ni gear 3, ni gear keempat. Gitu. Okay. Jadi, shaft C ni disambungkan kepada mesin. Dia akan pusingkan sesuatu lah. Okay, nothing is attached to the idler shaft. Okay, nothing is attached to idler gear shaft. And the friction losses in the bearing and gear can be neglected. Kehilangan disebabkan oleh geseran dan juga dalam pada bearing sebab gear mesti diletakkan di atas shaft. Bila dari shaft mesti ada bearing. Okay. Jadi kehilangan disebabkan oleh geseran ke atas bearing dan gear diabaikan. Diabaikan. Determine the resultant load applied by the idler to each shaft. Tentukan daya paduan yang dikenakan oleh gear idler kepada shaft. Okay, dia nak tahu inilah tindak balas di titik B. Jadi soalan ni berminat dengan gear 3 ni. Okay, gear 3. Dan dia nak tahu apakah daya yang ada pada titik B ni. Okay. Tetapi penyelesaian saya akan tunjukkan ketiga-tiga gear set. Ketiga-tiga gear sekali. Baik. Lukiskan gambar rajah badan bebas. Jadi rajah ni adalah seperti ini. Kita ada guna nombor 1 lah. Tak apalah, mana-mana pun sama je tu. Input gear kita guna simbol 1, dan idler gear kita guna simbol 2 dan output gear kita guna simbol 3. Okey, dan kedudukan shaft ataupun di mana gear itu dipasang, okey, tertengah dia adalah disimbolkan dengan A, B dan C. Dan titik pertemuan di antara gear 1 dengan gear 2 adalah di berwarna pink ni, dan gear 2 dengan gear 3 ni bertemu di pink yang kedua ni. Di sini, bertemu di sini. Baik, sekarang kita akan pisahkan dia. Kita akan pisahkan dia. Arah putaran tadi arah mana? Lawan jam. Baik. Tadi gear. Ini gear 1 tadi. Kemudian kita ada gear besar. Dan kita ada satu gear output. Kita nak pula Baik. Jadi titik pertemuan dia ialah berada di titik ini untuk gear 1, titik ini untuk gear 2, titik di sini untuk gear 2 dan titik ini untuk gear 3. Ini gear 1, ini gear 2 dan ini gear 3. Di sini adalah kedudukan tertengah gear mesin tu. Gear ni telah ditanggalkan daripada shaft. Ini kedudukan A, B dan C. Dan arah putarannya ialah N1 ialah dalam arah lawan jam. Okay, jadi kita buat garisan horizontal dulu. Garisan ini horizontal line. Ini horizontal line. Okay. Ini vertical line.
Jadi dia pusing dalam arah N1 ni. Jadi dia punya garisan tekanan ya, mestilah dalam arah ini. Daripada bawah ke atas. Okay. Sama lah seperti di sini. Jadi mesti sama lah. Dia satu dengan G2 di titik A mesti sama. Okey. Dia N1 berpusing dalam lawan jam, maka N2 pusing dalam arah mana? N2 akan berpusing dalam arah ikut jam. N2. N3 akan berpusing balik semula ke dalam arah lawan jam. Dia akan sama dengan yang input. Di sini input. Ini output. Okay. Baik. Kita akan jauh balik. Jadi dia bermula dari sini, daripada bawah sini. Jadi sudut tekanan ni adalah sudah condongnya seperti itu. Okay. Condong. Okay. Jadi sudut ini adalah sudut tekanan. Okay. Sudut. Okay. Jadi sudut, sebabkan gear 1 mesh dengan gear 2, okay, maka sudut tekanan gear 1 mesti sama dengan sudut gear 2. Dan gear 2 pula dia bertemu dengan gear ketiga. Jadi tentulah sudut tekanan gear kedua sama dengan sudut tekanan ketiga. Gear ketiga. Jadi ini menyebabkan ketiga-tiga gear mempunyai sudut tekanan yang sama. Okey. Begitu juga dengan modul. Gear 1 bertemu dengan gear 2, maka modul 1 mesti sama dengan modul gear kedua. Okey. Dan gear kedua pula bercantum dengan gear ketiga. Jadi tentu kedua-duanya mempunyai modul yang sama. Jadi akhirnya ialah modul 1 mesti sama dengan modul 2, mesti sama dengan modul 3. Okey? Baik. Sekarang kita nak tentukan arah daya. Baik. So input dekat sini, jadi daya akan dihantarkan di sini. F12. Daya yang diberikan oleh gear 1 kepada gear 2. Okey, sebaliknya sini ialah F21. Daya yang diberikan oleh gear 2 kepada gear 1. Nampak tak, gear 1 telah menghantar daya dia ke gear kedua. Kemudian dia berpusing ke sini, dia pusing sini, maka di sini adalah daya masukannya. F23. Nampak Jadi dia berpusing, gear 1 hantar ke gear 2, kemudian dia hantar pula gear 2 ke gear 3. Jadi gear 3 akan receive that force. Okay? Gear 3 akhirnya hantar force. Okay, di sini ialah merupakan rintangan ataupun tidak balas. F32. F32. Baik, kita selesaikan gear 1 balik semula. Kita dah dapat dari paduan, arah dari paduan ni, kita leraikan ni. Kita akan kali lain lah. Berapa yang ada ni? Purple. Okay. Kita leraikan ni dalam komponen menegak ni. Jadi kita dapat F21Y. F21R, sorry. Kita ada F21T. Kemudian tindak balas di sini ialah dalam arah ke atas, FAY dan FAX. Dan F2T ini membentuk cuba menghasilkan moment dalam arah lawan ikut jam. Jadi di sini akan TA, torque di titik A dalam arah lawan jam.
Okey, baik. Kita lihat torque dA sama arah dengan masukan putaran tu, arah putaran. Yang satu. Jadi ini betul lah. Betul. So, sekarang kita gerak ke gear 3 dahulu. Okay, gear 3 dahulu. So F23 ni kita boleh leraikan. Jadi F23 dalam arah tangent dan F23 dalam arah radial. Okay, so tindak balas dia F23T, tindak balasnya FCY. Tindak balas kepada F23R adalah dalam arah ini FCX. F23T akan menyebabkan moment dalam arah, tubuh nak musik dalam arah lawan jam, maka C akan ada torque dalam arah ikut jam. Okey, dan kita lihat arah putaran dan arah torque ni berbeza arah. Okey. Baik, sekarang kita pergi ke gear kedua. Okay. So, gear kedua, kita leraikan dia dalam komponen Y. Jadi, kita maintain dengan notasi X dan Y. Okay. So, F12R. Dan kemudian kita ada komponen tangent. F12T. Jadi, untuk ni. Okay. Kemudian di sini, kita boleh leraikan dia F32T. Okay. Di sini F32R. Okay. Kita tekan dia. Nampak tak? Okay, so tindak balas DB kita ada F32R. Okay, dan kita ada F12T. Okay, juga menghala ke arah negatif. F32R menghala ke arah negatif X. F12T juga menghala ke arah negatif X. So di sini kita ada daya tindak balas FB dalam arah X, dalam arah positif. Jadi FBX ni kita tahu di situ FBX adalah sama lah juga dengan F32R tambah dengan F12T. Okay. Kemudian kita ada F12R menghala ke arah positif Y. Kita ada F32T juga mengarah positif Y. Jadi di B akan ada satu daya tindak balas yang menghala ke arah negatif Y. FBY. Kita tahu bahawa FBY sebenarnya adalah F12R tambah dengan F32T. Okay. Baik. Dan kita tahu juga sebenarnya bahawa F12T akan sama dengan F32T komponen tangent. Okay. Jika torque mesti dihantar daripada satu shaft ke satu shaft melalui gear. Maksudnya daripada gear ke gear, torque tu dihantar. Gear ke gear, torque mesti dihantar. Jadi torque tu dihantar melalui kepada titik yang berwarna oranye tadi lah yang sudah tandakan di 4 titik ni.
Jadi kita tahu bahawa komponen torque ialah daya dalam arah tangent diterapkan dengan R. Okay, torque. Okay. Okay. Jadi itu yang saya katakan tadi, torque di sini mesti sama dengan torque di sana. Okay, jadi F12T mesti sama dengan F32T. Mesti sama. Okay. Jadi kalau kita lihat F12T akan cuba nak memusingkan dia dalam arah begini, ini torque 12. Okay, torque disebabkan oleh inilah komponen F12T times R. 2. Dia cuba nak pusing dalam arah ikut jam. F32T ni cuba nak pusingkan. Okay, torque dia, torque 32 disebabkan oleh F32T times R2 dalam arah lawan jam. Okay, yang ini dah tentu sama, R2 ni dah tentu sama. Dan saya dah sebut tadi F12T sama dengan F32T sama sahaja. Okey. Dia menyebabkan T12 sama dengan T32. Okey. Dan akhirnya dia cancel down. Okay, dia cancel down. Dia cancel down, maka di titik B itu tidak ada torque. Di titik B tidak ada torque. Jadi di gear 1 ada torque, gear 3 ada torque, gear 2 tidak ada torque. Okay. Kerana dia tidak ada torque, okay, kerana dia tidak ada torque, maka dia dikenali sebagai idler gear. Okay. Gear yang membawa torque, okay, yang menggunakan torque, okay, gear itu bukan gear pemelahu ataupun idler gear. Gear 1 bukan idler gear, gear 3 bukan idler gear. Di atas shaft A akan ada motor, di situ input dia. Okay. So torque daripada motor dihantar ke gear 1. Okay, kemudian torque daripada gear 1 dihantar ke gear 2. Tetapi shaft B diberitahu tadi, shaft B, soalan balik semula. Nothing is attached to idler shaft. Nothing to attach idler shaft. Jadi dia, kalau saya lukis macam tu, lukis, ini gear. Yang ni akan sambung katalah, ni gear ni 1, ni 2, ni 3. Ini gear 3, ini gear 2, ini gear 1. Ini sambung kepada blade lah, mesin lah. So yang ini akan sambung kepada motor lah. Okay. So torque akan daripada motor ke gear 1. Okay. So di atas shaft ni dia akan ada dia buat kerja, dia buat kerja, dia drive something. So akan ada torque yang berbeza. Jadi torque itu dalam arah dalam arah ikut jam. Dalam arah ikut jam. Okay. So dekat sini dia ada torque. Kalau shaft tu dia jadi sebalik lah. Dia ikut jam. Dia lawan jam lah. Dekat sini dia akan jadi sebalik. Okay. Tetapi di shaft ini, di shaft gear 2 ni, sebab dia letak atas bearing ni, okay, so ada torque. Torque tu dia nak hantar ke mana di atas bearing, di atas shaft itu. Okay, jadi torque tak digunakan terus. Okay, dia hanya bebas berputar. Okay, unless kalau kita ada something yang di drive kat sini. Okay, dan gear 2 ni bukan lagi idler gear. Okay, kalau gear di tengah tu dan drive sesuatu, okay, di atas shaft tu ada drive sesuatu, bukan gear tu drive gear lain, bukan, di atas shaft gear tu dia ada operasi lain, contohnya pasang ke kompresor ke, turbine dan sebagainya. Dan dia bukanlah lagi
idler shaft ataupun idler gear. Okay. Jadi daripada persamaan matematik ini juga membuktikan bahawa gear B ni, gear 2 ni adalah gear pemelahu ataupun idler gear. Dia ada torque. Okay. So ini adalah schematic yang lebih kemas. Schematic. Okay. Baik. Seterusnya ialah kamu tinggal nak menentukan nilai itu. Itu adalah matematik sekolah menengah sahaja. Okay, saya tak akan go through, awak go through sendiri lah. Okay. Kita nak masuk nilai tu kan. Okay. Semua saya akan beritahu starting point. Okay. Starting point ni adalah daripada input. Okay. So, kita tahu daripada hubungan W ini, power. Power diberikan dalam unit, horsepower. Tak kisahlah kilowatt ke horsepower. Kita tahu bahawa hubungannya lah daripada P ini. P times omega. So, kalau kita bercadang untuk kira di gear 1, so di gear 1. Di gear 1. Okay. Jadi soalan dia berikan ini. Kemudian yang ini kamu boleh dapat melalui sama ada soalan beritahu. Tadi saya tadi diberitahu. So itu diberitahu. Diberitahu. Iaitu 600 RPM. Okay. Jadi kamu tinggal convertkan dia dalam unit radian per second. Okay. Jadi yang ini kamu tahu. Maka kamu tahu T1. So T1 is equal to Ft times R. Ataupun dalam kes ini ialah F21 times R. So awak boleh tahu yang ini. Okay? Awak boleh tahu F21T. Once awak dah tahu F21T dan sudut tekanan diberitahu, nilai ini diberitahu theta, maka awak boleh kira F21R. Okay? So once awak dah tahu F21R dan F21T, mereka ni semua partner. Jadi yang ini akan sama dengan yang ini. 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 Maka yang ini akan sama dengan yang ini. Yang ini akan sama dengan yang ini. Yang ini akan sama dengan yang ini. Dan awak boleh selesaikan semua. Okay? Boleh go through untuk jadi dari segi matematiknya pengiraan tu awak boleh go through sebab dia percaya itu adalah masalah sekolah rendah. Sekolah menengah. Masuk nilai dan dapat jawapan. Okey? Ada apa-apa pertanyaan? Sebab kita dah sampai ke penghujung chapter 4 bahagian pertama. Okay. So minggu depan kita akan masuk bahagian kedua. Walaupun ujian tu hanya takat bahagian 1 je. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Tak ada, tak ada. Ada yang lain macam mana? Okey, semua faham? Okey. Okey, baik. Kalau saya nak kelihatan yang Testnet.
Basis F2. Okay. And then program 20. 10, ini section 27. 27. Ada 20. Page kedua. Tak ada soalan Tak ada soalan, kita boleh bersulai lah. Tak ada soalan, kita boleh. Baik. Terima kasih kelas. Silakan. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor.